Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 9 November 2023. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Taraf Hidup KPDN dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV dan Kementerian Kesihatan bertindak memeriksa sebuah premis pengimport dan pemborong barangan sejuk beku di Sandakan. Ekoran maklumat diperoleh JPV dan siasatan KPDN mendapati premis berkenaan mencampurkan barangan halal dan tidak halal dalam stor penyimpan sejuk beku. Ketua Cawangan KPDN Daerah Sandakan Azdi Zukri John berkata, menerusi ops halal yang dijalankan, pihaknya mengambil sampel dan kemudian dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan pengesahan barangan dipercayai daging khinzir. Kita akan siasat kes ini di bawah Perintah Perihal Dagangan Tarifan Halal 2011 yang di mana Perintah 3 Subsection 1 Subsection G, di mana tidaklah dalam masa menyediakan, memproses atau menyimpannya bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi tarifan halal itulah. KPDN turut bertindak menyita 864 kg produk sejuk beku, ayam, itik dan khinzir dengan nilai RM17,302 untuk siasatan lanjut. Menurut Azdi, KPDN tidak akan berkompromi berkaitan isu halal dan akan sentiasa bekerjasama dengan agensi berkaitan memantau isu berkenaan kerana melibatkan kepentingan awam. Nasib sebuah keluarga besar terdiri daripada 6 ketua isi rumah yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Pirasan, Kota Belud pada September lepas mendapat perhatian Perdana Menteri. Bantuan wang tunai berjumlah RM50,000 disalurkan kepada keluarga berkenaan bagi meringankan beban kehilangan tempat berteduh. Ketika menyampaikan sumbangan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, ia bertujuan membantu 6 keluarga ini membangunkan semula rumah yang musnah. Turut disampaikan barangan keperluan harian. Bagi pihak Yang Amat Perdana Menteri atas saya fikir keprihatinan dan semangat ihsan dalam Malaysia Madani, kita bantu keluarga ini sebanyak RM50,000 untuk membantu meringankan beban bagi membangunkan semula perumahan untuk ke-6 keluarga ini. Sementara itu, seorang daripada ahli keluarga terlibat menzahirkan syukur atas sumbangan tersebut yang akan digunakan sebaiknya untuk membesarkan ruang rumah yang baru dibina. Kami sekeluarga sangat-sangat hargailah kehadiran ini dan memberikan bantuan kewangan, dan hasil daripada kewangan ini sekurang-kurangnya kami boleh menambah ruang rumah untuk kami berteduh, tinggal, tidur, makan satu keluarga. Mungkin tidak seperti dulu, tapi sekurang-kurangnya masih lagi kami berkumpul samalah. Kebakaran pada 30 September lepas itu dilaporkan akibat litar pintas mencejaskan 6 keluarga melibatkan 25 ahli keluarga. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM yang kini melebarkan operasi di Sabah bertekad memperkasakan lagi pengurusan kewangan dan perlindungan kepada pendeposit. Ke arah itu, pelbagai program dirancang untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatannya kepada orang awam. Naib Presiden Eksekutif PIDM Wan Ahmad Ikram Wan Ahmad Lufti berkata, antara perancangan dilaksana termasuk Hari Terbuka Celik Kewangan PIDM di Universiti Malaysia Sabah UMS. Kami juga ingin mempertingkatkan pengetahuan celik kewangan melalui aplikasi pengetahuan kewangan ini, melalui program-program yang dapat mendorong tingkah laku pengurusan kewangan yang berhemah. PIDM merupakan agensi kerajaan ditubuhkan untuk melindungi pendeposit dan pemilik sijil takaful dan polisi insurans sekiranya sesebuah institusi ahli penginsurans mengalami kegagalan. Ia juga merupakan pihak berkuasa resolusi berperanan melaksana resolusi kewangan teratur sekaligus meminimumkan kos sistem kewangan. Peningkatan kemahiran berfikir sejak awal pendidikan mampu membantu golongan murid mengharungi cabaran masa hadapan yang lebih baik. Dalam masa sama, ia perlu selari dengan aspek penguasaan ilmu dan keterampilan murid.
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Penampang, Awang Muhammad Kadir Awang Kanak berkata, fokus utama adalah memperkasa pelbagai ilmu pengetahuan, kebolehan berkomunikasi terutama dalam bahasa Inggeris dan penerapan pelbagai kemahiran dalam kalangan murid prasekolah. Tujuannya adalah untuk kita menyediakan para pelajar yang berkualiti, yang berani, yang bersedia untuk ke level seterusnya. Dan alhamdulillah dengan usaha-usaha ini kita dapat memberikan produk yang baik kepada sekolah di level perdana. Demikian dinyatakan selepas perasmian Karnival Bakat Prasekolah Pejabat Pelajaran Daerah Penampang. Karnival melibatkan murid prasekolah berusia 5 hingga 6 tahun bagi memberi galakan meningkatkan kemahiran membaca selaras aspirasi menghendaki murid berkemahiran dui bahasa dan kemahiran berfikir. Program ini sebenarnya dapat mengenengahkan lagi bakat murid-murid prasekolah dari segi intelek, sosial dan juga emosi. Jadi kami berharap program ini dapat meningkatkanlah potensi murid prasekolah supaya mereka orang berani mengenengahkan diri untuk pada masa akan datang. Macam kalau anak saya pun macam dia pun sebelum ni dia macam saya tidak tahu apa dia punya bakat kan. Jadi bila dia ikut macam ni baru kita tahu. Lepas tu macam itu kita punya kerjasama dengan ibu bapa dengan guru pun okey sebab kita kalau program ini kita dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah lah juga. Kepimpinan dan pengurusan Persatuan Sukan yang cemerlang berupaya memastikan segala perancangan badan sukan dapat dilaksana dengan cemerlang dan berintegriti. Pesuruhjaya Sukan Malaysia Suhardi Alias berkata, pengurusan perbelanjaan persatuan perlu mematuhi tata cara yang betul dan amanah bagi mengelak sebarang ketirisan. Suhardi ditemui RTM selepas sesi Town Hall Pesuruhjaya Sukan Malaysia PJS bersama Badan Sukan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Program ini adalah amat berjaya kerana ia dapat memberikan perspektif baru kepada semua persatuan sukan di negeri Sabah dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri yang diketuai oleh Cik Hasni, pengarah MSN Negeri dan juga Jabatan Belia dan Sukan untuk memudahkan Persatuan Sukan Negeri untuk merancang program-program mereka ke arah melaksanakan aktiviti di masa hadapan. Dalam pada itu, Suhardi berharap dengan adanya Town Hall ini, ia dapat menjadikan Badan Sukan mentadbir selaras kehendak Akta Pembangunan Sukan dan Perlembagaan Badan Sukan serta pemegang jawatan Badan Sukan. Rasa syukur terhadap keprihatinan kerajaan. Demikian dizahirkan penerima sumbangan tunai rahmah STR Fasa 4 yang mula diagihkan sejak Selasa lalu. Mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menyifatkan ia amat bertepatan dalam meringankan beban golongan sasar khususnya dalam keadaan ekonomi tidak menentu. Sangat membantulah bagi saya kalau pendapatan yang cukup makan saja. Dengan bantuan ini boleh menambah sedikit pendapatan untuk family lah. Memang berterima kasih kepada kerajaan lah. STR ni banyak membantu untuk keluarga yang kesusahan lah begitu. Saya berterima kasih dengan kerajaan sebab memudahkan lagi lah sebab sekarang kos sara hidup lebih tinggi. Jadi STR ni memudahkan sedikit dan mengurangkan beban. Saya gembira lah dapat bantuan di STR. Membantu untuk family lah. Macam kami ni yang pendapatan kurang kemampuan kan. Harapan saya semoga kasih tambah dia lagi lah. Sebab barang pun makin naik saudara. Sejumlah 2.1 bilion ringgit bantuan STR Fasa 4 disalurkan kepada 5.5 juta penerima seluruh negara secara berperingkat yang juga merupakan bayaran terakhir bagi tahun ini. Sekian Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.